Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi kita di Rona Kehidupan 2. Siapa tahan lagi nak berak kah, nak kemih kah, tolong maklum dengan Masal akan jaga kain tu. Okey, untuk Masal begitu belum banyak lagi. Mungkin banyak akan datang lah. Mungkin banyak yang membantu di tepi. Okay. Ya, Pak Tuan. Mun kita makan minum kita umpak sekali lah biasa. Mun tawa masa nak beli ke situ, maklum dengan masa kita nak beli air kah, beli apa, sedanya yang beli, sedanya yang bantu itu orang beli. Okey, hadiahnya seperti yang tertera di dalam borang. Johan 1,500 dengan sebuah hamper. Nombor 2 1,000 dengan hamper. Nombor 3 500 dengan hamper. Nombor 4 300 dan hamper. Daripada nombor 5 hingga nombor 10 hadiah Sagwati. Hamper tu lah, hadiah Sagwati. PP je. Kita nganjur tu jasa PP pakai mempromosikan juga JT nelayan tu. InsyaAllah kalau kasih tahu lah benda tu udah dipolah lulus, senang lagi tu orang kain akan dipolah macam perpak tidak bertepan dari situ sampai ujung nun, dari situ sampai ujungnya. Jadi silah lagi dah ngair atas semen dah kawan, ngair atas semen. Kemudian semua ada tempat parking, tempat mandi, dan depan tu adalah jeti dari ujungnya sampai ke selekor tu jembatan kita bola sampai ujung masjid, dan di bola pagar lagi. Jadi nang kaca pun kaca mentawanan dia plannya ada di dekat atas ya, plan sebenarnya memang kaca. Jadi bersabar ya, bagi penduduk kampung dan luar-luar pun banyak nak datang. Okey, ya hal supaya kita orang tahu sebelah sedikit. Kita kira kalau berat sama, kita kira siapa ngantar dulu. Banyak syarat. Siapa ngantar dulu nya, mun berat contoh lah 2 kilo, antar ke seorang 2 kilo. Nya mau dikira antara nomor 1 nomor 2. Siapa dulu ngantar? Siapa dulu ngantar yang nomor 1. Okey, faham kan? Faham. Faham. Itu loh meja. 14 ada tempat lindung, ada tempat bertemu. 14. Okey, nomor ya kita lihat. Okey kan? Ada nomor cek ke siapa? Tapi macam ya. Kita deh, kena nanti. Kabar loh. Hanya mampu membuat video yang ikan yang tak dapat. Waktu tarik ikan tak ada orang nak ambil video. Dah mau apa bagi tidak? Kakak ni baru 4 ekor dapat tapi belum ditimbang. Terselit juga. Dah boleh tak bang? Oh bang, dah boleh tak?
semua kali kan kali. Kanan. Pandai aku nak kan kali. Lepas aja kok. Mata kail ko. Mata kail kucun aku sebenarnya. Kami siapa? Pejalut kan ini. Pejalut kan ini. Pejalut buka. Siapa buka gini? Siapa buka gini? Ya, gitu kan. Mesti kisah. Yang besar bagi dua. Oh. Hai. Piwang dapat ikan, may dapat ngambil gambar. Ini kita mancing. Paksalah. Munisan sendiri di darat Selepas tuh. acara memancing, akan diadakan acara lomba perahu ketemu saya. Ini adalah peserta-peserta lomba perahu. Ikannya dua tu boleh masuk namna. Diadakan Jeti Nelayan Darat Lubuk Baya. Oke teman-teman, kita lanjutkan apa aktiviti seterusnya. Tonton sehingga habis. Tempat urus setia yang jauh-jauh boleh gerak. Besarnya agak jauh di sebelah ulu, dan yang berhampiran dengan hutan itu adalah garis penamat. Garis penamat yang ada dua bendera Sarawak ya. Nama pasukan air Ipoh ini telah berjaya menjurkan rekat pamanya untuk menarik minat ayo di kampung Payamumi ini untuk sama-sama akan datang. Dan sekarang kita menyaksikan dah ada dua perahu yang baru nampak kan. Masih lagi berada di hadapan, hanya tinggal lebih kurang 400 meter saja lagi menuju ke garisan penamat. Sudah sepertinya Ibu Perkasa. Perkasa yang menggunakan baju berwarna kuning. Memang tidak dapat disangkal lagi kecepatan mereka pada acara pembuka batang air pada petang ini, yaitu 7 pekayuh lelaki, di mana banyak buah perahu sedang bertanding ketika ini, dan ternyata perahu Ipoh Kekal berada di kedudukan yang kedua. Manakala di kedudukan yang ketiga Ipoh yang menggunakan pret nomor 23 yaitu Ipoh Semah. Manakala di kedudukan yang keempat pula Ipoh Kencana. Jadi sudah semestinya kecemalangan pekayuh-pekayuh Ipoh Perkasa yang menggunakan pret nomor 30 berpakaian serba kuning ini begitu menarik sekali dengan pekayuhan mereka yang begitu agak konsisten dari permulaan tadi sehinggalah ke 150 meter menuju ke garisan penamat ini terus berada di kedudukan yang pertama. Manakala di kedudukan yang kedua pula Ipoh Toda. Di kedudukan yang ketiga masih lagi pertemuan di antara Ipoh Semah dan juga Ipoh Kencana. Garisan permulaan Ipoh dengan nama diikuti oleh perahu Ipoh Toda berada di kedudukan yang kedua, di kedudukan yang ketiga dan juga keempat. Hanya tinggal lebih kurang 50 meter saja lagi. Sudah semestinya pertempuran di antara Ipoh Semah yang menggunakan nomor 23 dan juga Ipoh Kencana yang menggunakan Sakatna aja Datuk. petang ini jalan lelaki dan untuk lelakinya kembali kepada rakan tugas kita di Grand Stage. Silakan. Baiklah, itulah tadi kita telah menyaksikan pertandingan pertama pada petang ini yang menyaksikan 4 buah perahu yaitu Ipoh Perkasa, Ipoh Kencana, Ipoh Toda dan Ipoh Semah. Yang mana keputusan pertandingan mini regata pada petang ini sudah ada. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan perahu yang akan
Menegakkan 8 pengawal kita masih juga menyaksikan Ibu Tora, Ibu Kasar, Ibu Kencana dan Ibu Semak yang dan kita lihat bini regata kita baru dimulai pada tahun ini. Pengacara majelis. Ikut oleh tadi nak. Empat. Dapat terlihat bahawa yang menangkan menomor kalau tidak salah 25 Ibu benar rekan-rekan percaya, namun ada pekerjaan sedikit di harapan tengah dari Pak Provinsi Harapan karena masing-masing Ingat, itu ada pasang video. Aman. Kejap kawan. Kejap Jangan lagi kawan. mana itu man? Dia kau mana apa belakang? Ini bro. Depan ini. Kau dia. Bola. ataupun pertama jadi hanya selamat saya mengetahui bukan tidak Aduh, ready. Aku ambil video. Yang dapat pertama. Udah. Cepat menjahat daripada. Mbak kau terbalik. Enggak, kau siapa Mbak Abang Edi. Oh, nang gusto ko ng balik.
Air yang sedang mereka gunakan untuk meluruskan trotoar. Main bola. Enggak masuk air lah. Dia mesti sampai akan ajak mesti boleh pulang. Bukan ayah bisa. Nomor 2. Nun, apa nun ya? Allah, lagi sangat. Nggak baik bang. Ya mau lagi ya, dapat ya. Lagi ya, dapat. Dan itu tadi pertandingan berbalon dan ini regata yang mana kita akan menyaksikan pertama tadi dimenangi oleh pelat nomor 37 yaitu Indo Perkasa. Yang kedua pelat 58 Indo Torak. Yang ketiga dan keempat kita masih menunggu keputusan daripada perhakim. Oke, diminta untuk peserta pekayun acara tadi, acara Raja Sungai Batang Air Lubuk Boya, acara kuda 10 untuk mengambil tempat masuk ke perahu dan beberapa dan permulaan. Oke, di sini saya ada satu pertanyaan, ada sesuatu yang boleh tutup di meja urusi. Penyokong saya dari itu. Wih, semangat sudah tuh, lelah sudah terkayun sudah. Wih, sekali lagi, sekali lagi lagi. Oke, terima kasih atas semangat juga orang yang dibeli dan tidak pengayun. Adalah acara 10 bidang lelaki akhir yang mana lagi menentukan bukan siapakah yang akan kita nobatkan sebagai Raja Sungai. Wah, perahu ini sudah merebut gelaran siapakah yang akan keluar sebagai Raja Sungai. Regata mini regata anjuran satuan nelayan darat Kampung Bayamubini dengan kerjasama pertumbuhan ataupun klub sukan
larangan 100 meter zon larangan memotong alur ini ternyata gampang 4 buah tahu ini tiada jarak, tiada kedudukan, gampang 4 mereka secara rata nomor plate mereka pada kedudukan yang pertama, kedua, ketiga dan juga keempat, tetapi mengalami tempuh apabila betul-betul berada di dengan yang begitu Belum ada nampak. tingkat meningkat di antara semakin Lindung le gunung. Gunung le panjang gila. Ibu lah jauh gila lah. Depannya terjadi lah. Aku nampak handphone dah standby. Jauh gila. Indah teman-teman, kampung Lubuk Boya memang indah. Bekas kampung yang dulu-dulu kami untuk memancing, berada tempat tandingan lomba pauk. Kita mohon pemilik kenderaan QTU 1508 untuk mengalih kenderaan beliau karena ada kereta lain tak keluar. Nampak bos, nampak Sekali lagi kacau, videonya kacau sendiri. Enggak malah nanya. Oke, terima kasih. Cak biu kacang ada. Yang mula-mula pecah dan pertama tetapi memang tidak dapat ditangkal lagi kehebatan Imbok Perkasa yang begitu perkasa berada di kedudukan pertama ketika ini manakala di kedudukan yang kedua sedang memberi tentangan Imbok manakala di kedudukan ketiga dan keempat Batam Munafik di antara Imbok Toda dan juga Imbok Kencana dari Hamdan 100 meter kita lagi untuk pertandingan pertama ternyata kehebatan Imbok Perkasa ini seperti tsunami bintang nama peserta mereka begitu perkasa berada di kedudukan yang pertama manakala di kedudukan yang kedua pula adalah Imbok Semak yang menggunakan set nomor 9 di kedudukan yang ketiga pula Imbok Kencana menggunakan set nomor 30 jadi hanya tinggal 50 meter lagi Dekat nak sampai. Hai. Siapa menang? Unin nak. yang ketiga pula adalah Imbok Kencana dan kedudukan yang keempat Imbok Toda. Jadi itulah dramatiknya acara akhir perebutan Selamatkan penkayuhan mereka yang mana seperti yang telah kita nampak yang menjadi yang pertama tadi adalah Imbok Perkasa nama pun Perkasa di tempat kedua Imbok Semak tempat ketiga Imbok Kencana dan tempat keempat Imbok Toda. Ni penyokong sudah. Pasti ada bunyi sorakan kita orang dah. Okey. Dengan itu tadi tamat dah sudah. Ini regata kita pada petang ini yang mana kita menyaksikan tempat pertama Ubiga Imbok Kencana dan tempat keempat Imbok Toda. Baiklah, kita teruskan lagi majlis kita. Pada petang ini. Amin. Yang mana ini? Baca dah duk. Wahumma. Doa makan ni. Makan Nabi. Jemput makan. Kucing Nukanan Ustaz Ebi Fazli Jalani Pengusi Satuan Nelayan Darat Lubuk Boya Kampung Payamudi Encik Safi bin Tami Naik Ketua Cawangan N13 Batu Pitang
Cik Naimah Saleh, Ketua Pergerakan Wanita PBB yang tempat edukasi, tempat berehat, mesyuarat dan apa-apa lagi termasuk jalan ni. Termasuk jalan. Setiap tahun batu dah berapa lori batu. Masuk ke jalan Lombok Buaya. Saya fikir hampir dah sampai 80 lori batu. Namun untuk pengetahuan semua bahawa kita masih lagi menanti sejak JT Nelayan ini ditunjukkan pada 14 Mac 2021 ada ahli-ahli nelayan bersabar dan penduduk-penduduk kampung pun bersabar menunggu pembinaan JT Ekotourism, pelancongan yang kita bina di tapak ini. InsyaAllah kena duit dah ada. Duit dah ada. Boleh tanya dengan Chairman MVP. Duit dah lama sensik di MVP saya sebanyak 7 juta ringgit. Tapi masalah yang kita hadapi sekarang mesyuarat proses segala proses apa yang kita yang tunggu masa ini adalah approval daripada pihak LNSAB itu saja. Side approval daripada pihak LNSAB itu saja. Kalau ada approve side approval tak ada masalah. Memang akan dibina, tapi kena sabar. Bukannya senang. Yang nak senang bukannya senang. Kalau kita susah bukan senang dan senang. Jadi harap bersabar. Kita tak main-main. Kita siapkan main-main. Atau orang dia nak menggam bara api, dia akan menjadi arang. Itu saja. Itu janji saya kepada ahli-ahli nelayan. InsyaAllah saya berani bertanggungjawab atas pembinaan JT ini. Kita tahulah saya kalau saya dah bercakap, saya tak kira siapa. Saya sanggup jumpa dengan Premier. Sekiranya JT nelayan ini digagalkan, itu saja. Tapi pembinaan dah lulus, takkan digagal. Kita berharap sebelum election dulu JT itu dapat approval. Cita-cita saya nak buat Premier untuk pertama meletak batu asas bagi dun batu bintang. Dun baru boleh dicetak bagi dun batu bintang. Itu cita-cita saya. InsyaAllah saya mohon kepada Mr. Tangkai agar dapat mempercepatkan proses side approval daripada pihak MVP. Semalam saya pun dah kelakar, walaupun Datuk Losi datang, saya mendesaknya. Suruh beliau kelakar dengan Datuk Losi Karim. Dia pun takut. Yang ada saya akan bawa kita ada. Jadi saya sih kisah saya JT nelayan tu sebenarnya bukan untuk saya. Saya ada umur dah hampir 60. Terima kasih rakan saya yang sama sekolah di SMK Kampit. Saudara handal lah, sanggup datang situ tanpa sisen bayaran pun untuk membuat liputan secara langsung daripada Respo Negeri. Bila dengar suaranya kita dah tahu. Dengar suara belum dia buka gitu. Okay, saya
masih perlu nak bercakap panjang lebar. InsyaAllah tahun depan kita akan memulakan pertandingan memancing itu lagi, akan berbuat publicity. Tetapi saya kira JT itu dah siap dengan tupak macam waktu peran. Kalau mereka pelan dengan sampai di ujung sini dekat Lubuk Bau, akan dibina semen dengan pagar dari situ sampai ke sini. Dia tengah ada pejabat, ada camping, ada tempat gerai jualan, ada parkir, ada kolam renang untuk budak-budak dan banyak lagi lah yang kita akan bina step by step. Ini adalah kita khas untuk penduduk kampung Tailubi kepada generasi yang akan datang. Wujudnya tempat kubur tu. Air kok. Tempat kubur lama. Saya percaya mungkin tak belakangnya. Bukannya tulisan. Apa? Dua misalnya sebelum wujud Lubuk Boyak lagi. Ay, kita langsung Nampak dari sini, Pak. hubungan lama mari. Yang misal Masuklah perkembangan lama. Saya tahu sebelum zaman British lagi sudah ada wujud. Mungkin penduduk di sekitar Kuching yang mempunyai ada kebun di situ. Keke lahir di Lubuk Boyak. Yang mesti tahu kubur bila wujud. Naik kubur dah. Dari Siak sampai semua hutan-hutan yang adalah kubur lama. Layu panjang kubur. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi kau belakang lu. Yang kedua, Puan Dona Iti Haji Ulai yang mendapat kulit seberat 250 gram yang akan membawa wang tunai sebanyak RM1,000 dan sebuah harta. Puan Dona Disangka Ya. kapan? Kapan dia Nombor 2 lah. Nombor 2 kau tak rugi aku tidak. Yang kedua, Puan Dona Beri laluan. Oi. Kim dah ya. tempat ketiga, Puan Misni binti Dani yang mendapat ikan kulit seberat 244 gram yang akan mendapat wang tunai sebanyak 500 dan sebuah hamper. Tanya dapat nombor 2. Ada 2, 3. Hamzah Rafai kulit seberat 180 gram dan Cik Azmi mendapat kulit 173 gram. Bawa hamper, bawa balik hamper. Tempat ketiga, Ibu Kencana Lalu Bidas Pulau Pekayuh. Tempat pertama yang akan membawa balik wang tunai sebanyak RM300 dan sebuah hamper dimenangi oleh Imbok Perkasa. Tempat kedua, Imbok Semar yang akan membawa balik wang tunai sebanyak RM100 dan sebuah hamper. dari belakang si best video. Tempat ketiga, Imbok Kencana dan tempat keempat, Imbok Todak. Boleh semangat di sidang dan magilah Telah majlis merekam. Kita terima kasih kepada Kansler Abang Haji Ismail Abang Ali di dalam pengurusi APK Kedawan. Baiklah, kita teruskan dengan yang cenderamata. Jadi mempersilakan Mesti Bunga Freshman. Kita duduk Arti Alani Persatuan Sejaja Jalan Lati.
Anak itu boleh. Koslat Takai Polisi MPP Kota Perawat. Itulah Raja Sungai Lubuk Buaya. Okey. Dah. 1, 2, 3.